Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Masuk-masuk. Malam ini kita seperti yang dijanjikan, kita akan berkongsi berkenaan dengan lafaz cerai dan rujuk dalam tempoh PKP. Bagaimana solusinya? Part 2. Kita akan bersiaran tepat jam 8 malam, insya-Allah.
Berikan namamu segala bulan ujian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saja kita buka sikit lagu daripada Apak, Doa Wira Negara. Dalam masa COVID-19 ni, kita kena banyak-banyakkan berdoa. Okey, yang lain masuk, kongsikan. Kita ada part 2 sebabnya pertama, line tak clear masa di part 1. Ada macam-macam masalah teknikal yang kita terlepas pandang. Dan yang keduanya, atas permintaan daripada audiens untuk ulang semula berkenaan dengan tajuk yang sama. Okay. Kalau ada yang menonton sekarang, boleh double check, bagi tahu sama ada sound okey ataupun tidak. Hai, Assalamualaikum. Pada yang baru masuk, boleh kongsi-kongsikan. Saja kita on awal hari ni. Sebab kita nak double check sistem
Line okey ke? Suara semua okey ke? Boleh komen sikit? Okey, seminit lagi. Okey, tepat pukul 8. Okey, seperti yang dijanjikan, pada hari ini kita akan berkongsikan berkenaan dengan tajuk yang sama, iaitu lafaz cerai dan rujuk dalam tempoh PKP. Bagaimana solusinya? Okey, dan seperti yang poster yang telah ditertera di page Rabiatul Adawiyah Ramli, kita menjanjikan tetamu jemputan kita pada malam ini adalah Puan Raihan Mustafa Kamal. Namun beliau memohon maaf kepada semua kerana beliau tidak dapat memenuhi jemputan kerana tidak sihat. Okey, mari kita sama-sama mendoakan supaya kesihatan beliau dikembalikan semula. Okey, insya-Allah. Okey, seperti yang dijanjikan kita terus sahaja ya. Tapi siapa yang ada soalan boleh terus tanya, nanti saya akan terus kongsikan. Memandangkan walaupun Puan Raihan Mustafa Kamal tidak dapat bersama-sama bersiaran dengan kita pada hari ini, saya sendirilah akan menghuraikan ataupun memenuhi jawapan-jawapan, memenuhi soalan-soalan dan menjawab bagi pihak insya-Allah. Okey, baik. Bagi meneruskan tajuk utama kita pada malam ini, suka untuk saya mengenalkan diri saya. Saya Rabiatul Adawiyah binti Ramli, Peguam Syar'i, Perunding Keluarga Syariah dan juga admin lah juga kepada page. Okey, dan kita akan terus sahaja dengan tajuk yang saya akan mulakan dengan apa maksud penceraian. Okay, mungkin dalam tempoh PKP ni kalau kita biasa dengar masalah-masalah ni di luar PKP, tapi dalam tempoh PKP ni lagilah semakin teruk. Ini tambahan pula kita lihat dalam page bernama ada aduan, terlampau banyak aduan yang diterima berkenaan dengan suami tidak memberi nafkah dalam tempoh PKP dan bermacam-macam lagi aduan. Tidak kurang juga aduan-aduan ataupun rujukan orang-orang yang PM saya bertanyakan tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi. Bagaimana? Okey, so kita teruskan. Apa maksud penceraian? Okey, perceraian ni kalau kita lihat dari segi bahasa Arabnya bererti tindakan melepaskan atau menguraikan ikatan. Contoh macam aku ceraikan kau, aku lepaskan kau. Okey, maksud kita tu kita dah tahu dah. Itu adalah maksud penceraian. Okey? Kita lihat semula. Kita dah tahu maksud perceraian tu tadi. Kita lihat berapa jenis lafaz perceraian ni. Kadang orang tak tahu. Jadi jenis lafaz perceraian ni ada dua. Okay? Dia boleh jadi dalam bentuk jelas, soreh, dan juga boleh jadi dalam bentuk tidak jelas ataupun sindiran. Dalam bahasa Arabnya kinayah lah. Okay? Berkenaan dengan lafaz soreh tadi, lafaz yang jelas, kalau kita dengar seseorang itu melafazkan aku talakkan engkau atau aku ceraikan engkau dengan talak 1, 2 atau 3. Itu memang jelas, soreh. Okey?
dah menunjukkan memang itulah maksud cerai tadi. Jadi bila mana adanya lafaz sebegitu yang dilafazkan oleh suami, maka perceraian tetap berlaku antara keduanya walaupun tanpa niat pada pihak suami itu tadi. Bila mana lafaz tu tadi soreh, jelas, tak perlu niat dah. Okay? Perceraian memang tetap akan berlaku. Tetapi berbeza sekiranya lafaz yang dilafazkan oleh suami tadi dalam bentuk kinayah ataupun dalam bentuk sindiran. Contoh lafaz sindiran ni lafaz talak dan boleh pula membawa erti yang lain. Maksud dia contoh, baliklah kamu kepada ibu bapa kamu. Baliklah kau ke rumah mak ataupun ayah kamu. Ataupun saya tak hendak pun kat kamu lagi. Ataupun mulai hari ni berpisahlah kita berdua. Okey, biasa kan? Biasa kita dengar macam tu. Mulai hari ni berpisahlah kita. Ataupun mulai hari ni kau buat cara kau, aku buat cara aku. Atau sindiran yang lain lagi, aku tak nak ambil tahu dah apa-apa pasal kau. Kau pun tak perlu tahu ambil tahu pasal aku. Jadi inilah yang perlu kita itulah jadi isu utama yang perlu disahkan terlebih dahulu. Jadi bila mana si suami tadi ada melafazkan contoh lafaz-lafaz yang saya bagi tahu tadi, kesan daripada perkataan lafaz seperti yang saya sebut tadi perlu bergantung kepada niat suami yang melafazkan tadi tu. Jadi kalau dia ni ada berniat untuk menceraikan isteri dia, maka terjadilah perceraian. Tapi kalau dia tak ada niat menceraikan isteri, lafaz tersebut tidak memberi kepada kesan perceraian. Itu dia. Kan kita biasa dengar ataupun jiran-jiran, saudara mara ataupun saya sendiri pernah terima aduan ataupun keluhan daripada isteri. Suami saya ni dah pun lafazkan cerai banyak kali dah. Dah 3 kali, dah lebih dah. Tapi bila dekat hakim, dia tak mengaku. Jadi kita kena tengok balik lafaz, jenis lafaz ataupun bentuk lafaz dia tu macam mana. Adakah dia terjumlah ke dalam lafaz yang soreh, yang tak perlu pada niat, ataupun lafaz yang kinayah, sindiran. Yang itu memang perlu pada niat. Kalau dia dah lafaz, kita pun tahu sebenarnya maksud dia tu, tapi dekat mahkamah bila mana ditanya, dia bagi tahu dia tak ada niat. Jadi mahkamah nak tak nak, jika lafaz itu adalah kinayah, sindiran, perlu kepada niat. Jadi mahkamah bukan terpaksa, mengikut hukum syarak, begitulah pasangan suami isteri itu masih sah menjadi suami isteri. Okey. Jadi ada soalan yang bertanya pada saya juga. Selain daripada 2 jenis lafaz perceraian di atas yang saya sebutkan tadi, boleh ke perceraian berlaku? Okey, boleh. Jawapan saya boleh. Perceraian juga boleh berlaku melalui sistem khidmat pesanan ringkas. SMS, email, fax ke, Facebook ke, Twitter dan lain-lain lagi. Okey, bukan hanya yang secara terus yang saya bagi tahu tadi, cara yang tadi pun boleh terjumlah kepada bentuk talak. Okey, mana-mana yang baru masuk ataupun yang telah daripada awal tadi bersama dengan saya, mohon like, kongsikan posting ini, perkongsian video live ini, agar ilmu ini tersebar. Tidak seperti rantaian COVID-19, tapi tersebar lebih luas ilmu Allah ini. Okey. Baik, seterusnya. Saya akan kongsikan tentang siapa yang boleh tentukan berlaku atau tidak berlaku ni perceraian ni. Rata-rata yang kebanyakan yang mesej saya, call saya, dia, puan sah ke tidak kalau suami saya sekian. Puan, kalau suami saya sekian, sah ke susah saya nak jawab tu sebab saya hanya peguam syar'i sahaja. Okey. Yang berbidang kuasa
hanyalah mahkamah syariah. Mahkamah syariah kat mana? Kat tempat suami ataupun isteri itu tinggal. Ataupun mustatin lah, senang cerita, yang boleh menentukan secara rasmi dan muktamad sama ada suatu lafaz yang diucapkan oleh suami kepada isteri yang tadi sama ada dengan menggunakan perkataan jelas atau kinayah sindiran tadi boleh mengakibatkan kepada perceraian ataupun tidak. Jadi mahkamah syariah sahaja. Bukan sembang-sembang kedai kopi, bukan ustaz-ustazah, bukan peguam syar'i itu sendiri, bukan. Kalau ustaz-ustazah boleh kita rujuk, peguam syar'i juga boleh kita rujuk dan boleh diwakili, mewakili tuan-tuan puan-puan dalam soal kes pengesahan lafaz cerai ni. Namun yang mengesahkan lafaz hanyalah hakim di mahkamah syariah yang berbidang kuasa. Okey, maksud berbidang kuasa tu di tempat suami ataupun isteri tinggal atau mustatin, di situlah yang terdekat. Okey. Baik, seterusnya. Ada yang tanya juga, jadi bila dah berlaku lafaz tu tadi, sama ada kinayah ke, sama ada soreh ke, kita dah tahu tempat dia memang kat mahkamah syariah. Jadi lepas tu apa tindakan yang perlu pula diambil oleh pasangan suami isteri ni? Okey, yang bercerai di luar mahkamah. Of course lah bercerai di luar mahkamah sebab dilafazkan dekat luar daripada mahkamah. Biarlah sekalipun dia lafaz dalam pintu mahkamah, tapi kalau selagi mana dia lafaz tidak di hadapan hakim, maksudnya adalah dia telah melafazkan cerai di luar mahkamah. Okey, jadi bila berlakulah keadaan yang sedemikian, pasangan suami isteri tadi yang bercerai tadi, yang ada wujudnya lafaz luar mahkamah tadi, hendaklah mengambil langkah yang pertama, melaporkan perceraian tu dulu. Laporkan perceraian tu dengan kadar yang segera, sebaik-baiknya dalam tempoh 7 hari. Dalam kadar segera. Laporkan kat mana? Dekat mahkamah syariah. Okey, tempat yang mereka tinggal dalam mustatin tadi. Yang kedua, mendapatkan pengesahan perceraian tu. Bila dah lapor, tujuan dia adalah untuk mendapatkan pengesahan perceraian. Okey, yang ketiga, sekiranya perceraian tadi tu sah, okey, mahkamah sabitkan sebagai sah, maka daftarkanlah perceraian tadi di pejabat agama supaya apa-apa perkara kalau ada berlaku selepas perceraian dapat diambil dengan teratur. Apa benda, apa yang saya maksudkan tadi itu dengan teratur tu adalah, contoh, bila sah sabit perceraian, ada anak, mungkin dengan pendaftaran cerai di pejabat agama tadi itu boleh digunakan untuk menuntut hak jagaan anak, atau boleh menuntut nafkah iddah, atau boleh menuntut muta'ah, atau hutang-hutang dalam perkahwinan. Begitulah, itu maksud dia. Okey? Dan seterusnya, ada juga yang tanya jenis-jenis perceraian. Benda ni macam basic tapi memang betul-betul ada yang tak tahu. Okey, jenis-jenis perceraian ni apa? Okey, yang pertama, cerai dengan persetujuan ataupun dengan perintah mahkamah. Okey. Seterusnya, perceraian dengan taklid, dengan cara taklid. Ketiga, perceraian fasah. Okey, yang keempat, perceraian tebus talak, yakni khuluk. Okey, perceraian dengan persetujuan tadi tu nampak macam mudah, nampak macam mudah perceraian dengan persetujuan. Tapi luar mahkamah dia kata setuju, sampai dalam mahkamah dia tak kata tak setuju. Jadi apa perlu buat? Dia ada step-step yang perlu dipatuhi dan diikuti. Jika benda ni tak teratur, tak diikuti, itu yang jadi lambat. Sebab mahkamah boleh tangguhkan kes tadi di tarikh yang lain untuk selesaikan apa yang patut. Itu yang orang awam selalu terlepas pandang, dan bukan terlepas pandang, dia tidak tahu. Okey. Saya terangkan satu persatu apa benda perceraian dengan persetujuan ataupun dengan perintah mahkamah ni. Okey, kalau perceraian dengan persetujuan ataupun dengan perintah mahkamah, maksudnya seorang suami atau isteri ni tadi dah pun membuat permohonan ataupun tuntutan dekat mahkamah
dengan mengisi borang-borang ataupun melantik peguam-peguam syar'i bagi mewakili mereka untuk bercerai. Okey, sekiranya kedua-dua pihak bersetuju. Kalau tak setuju pun tak ada masalah, dia ada cara dia. Okey, jadi dekat borang-borang yang tertentu tu, kalau melantik mahkamah dia tahulah, kalau melantik peguam dia tahulah apa benda yang perlu buat. Okey, seterusnya perceraian yang perceraian melalui cara taklik ni tadi. Okey, apa maksud cerai taklik ni? Cerai taklik ni kita boleh lihat maksud dia lafaz cerai yang dikaitkan. Yang dikaitkan dengan suatu janji. Janji yang macam mana? Janji yang ketika suami lafaz selepas akad nikah disempurnakan. Biasa kan kita tengok orang akad nikah, kita hadir dalam majlis akad nikah, itulah dia. Selepas proses ijab kabul lafaz nikah tu tadi, si suami akan diarahkan untuk membaca lafaz taklik. Okey, lazim dia taklik ni, kandungan taklik ni boleh antaranya, yang pertama, sekiranya suami meninggalkan isteri lebih daripada 6 bulan tanpa memberi nafkah zahir atau batin secukupnya. Okey, atau sekiranya suami memukul atau mendera atau mendatangkan mudarat kepada isterinya. Okey, itulah dia antara kandungan yang telah pun suami ni tadi baca selepas akad nikah. Itulah dia taklik yang telah dibaca. Jadi tujuan taklik ni dibaca untuk menjaga para isteri ni tadi. Sekiranya berlaku di antara 3 perkara di atas, isteri ni tadi boleh buat aduan di mahkamah. Sama ada nak pilih cerai taklik tu tadi ataupun cerai persetujuan bersama tadi, tapi yang kita sedang ceritakan taklik. Okey? Ada salah satu dah boleh dah. Okey. Jadi perceraian taklik ni tadi boleh juga kalau nak berlaku, kalau seorang suami ni tadi buat janji atau beri amaran kepada isteri meninggalkan isteri. Contoh dia lepas akad nikah ataupun beberapa tahun selepas berkahwin, contohnya kalau keluar daripada rumah ni jatuh talak 1, itu juga lafaz taklik, dan boleh disahkan terlebih dahulu di mahkamah. Okey, seterusnya perceraian fasah. Okey, fasah ni yang biasa kita dengar, sikit-sikit fasah. Okey, puan macam mana nak buat fasah? Puan, suami saya sekian, boleh ke saya nak buat fasah? Bila kita tahu, bila kita ambil tahu detail apa masalah yang dia ni nak sampai minta fasah ni, rupa-rupanya tak perlu fasah pun. Ada cara yang lain. Mungkin boleh pakai taklik tadi. Mungkin boleh pakai dengan perintah mahkamah sahaja. Sebabnya fasah ni tadi bermaksud pembatalan ataupun pembubaran perkahwinan antara suami isteri melalui perintah mahkamah. Yang mana seseorang isteri ni tadi ni boleh buat permohonan cerai fasah ni tadi kepada mahkamah. Antara lain dia ada klausa yang membolehkan isteri ni mengguna pakai terma fasah ni tadi dalam membubarkan perkahwinan dia. Kenapa dia ada klausa tertentu? Sebabnya pembuktian yang harus dibuktikan oleh si isteri ni tadi ketika buat tuntutan fasah berat. Tapi kalau betul-betul ada, tak ada masalah. Contoh, kena pukul. Okay, ada medical report, ada police report, insyaAllah boleh. Lepas tu ada saksi pula, okay, ada dokumentasi yang memang cukup, bukti-bukti semua cukup. Jadi tak ada masalah pun. Boleh go through saja dengan fasah. Sebabnya kelebihan fasah ni, apabila si suami ni tak hadir ke mahkamah, okey, dengan enggan hadir, sengaja tidak hadir, dengan syarat selepas saman berjaya diserahkan dengan sempurna, maka mahkamah tidak ada alasan untuk tidak membenarkan bicara tadi tu
tak dijalankan. Kalau ada lantikan peguam, kita memang tahu dah, kita memang akan terus minta untuk fasah bicara sebelah pihak sahaja. Pengalaman saya bawa kes untuk yang fasah bicara sebelah pihak sebulan sahaja. Okey, itu pun dalam 3 kali hadir. Itu bicara sebelah pihak. 3 kali hadir campur dengan 1 kali hadir tanpa kehadiran si suami sebabnya serahan dah sempurna, jadi kita terus minta pada hakim untuk proceed dengan bicara sebelah pihak dan hakim puas hati untuk benarkan bicara sebelah pihak. Itu kelebihannya kalau mengguna peguam. Kalau bertindak sendiri, ada yang boleh bertindak sendiri kalau yang lancar susunan bicara dia, susunan ayat dia dan berani nak menghadap hakim, susun atur dia punya dokumentasi pun cantik, insyaAllah dia akan jalan. Tapi kebanyakannya gagal bila susun atur pleading tu tadi, dokumentasi tadi, dan juga gagal dalam mempersembahkan keterangan yang ada tadi. Sedangkan cukup dah tapi gaya persembahan tu tak ada, jadi macam kurang kat situ, mahkamah tak yakin, takut mahkamah tolak saja. Dah lah susah. Okey? Sia-sia nanti. Okey, apa antara yang saya kata tadi yang sampai kena ada klausa tertentu ni tadi. Okey. Kalau kita rujuk dalam enactment undang-undang keluarga syariah. Okey. Yang pertama antara alasan dia, suami telah menghilangkan diri tanpa diketahui di mana berada selama tempoh lebih daripada setahun. Lebih setahun dah boleh dah terus mohon fasah. Okey. Kedua, suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkah isteri dan anak-anak selama tempoh 3 bulan. 3 bulan 3 bulan tak bagi, dah terus boleh proceed dengan tuntutan fasah, tak payah tunggu. Okey, yang ketiga, suami telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih. Masuk je penjara, kira-kira okey dah cukup 3 tahun, kalau boleh sabar teruskan sabar, alhamdulillah. Kalau tak boleh terus proceed sahaja. Kalau itu sahaja alasan yang ada, boleh terus proceed untuk tuntutan fasah di mahkamah, insya-Allah. Okey, yang keempat, suami tidak menunaikan nafkah batin tanpa sebab yang munasabah selama tempoh 1 tahun. Okey, sekiranya itu sahaja alasan yang ada, okey, si isteri boleh terus proceed untuk tuntutan fasah menggunakan alasan itu dengan syarat tempoh 1 tahun dengan alasan yang munasabah. Okey? Seterusnya, suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk. Maknanya siapa pula nak tahu kan? Sebelum kahwin ni suami dah mati pucuk. Mestilah berkahwin, dalam masa tempoh perkahwinan barulah tahu. Bila dah sedemikian, si isteri tak ada sifat nak bersabar ataupun toleransi ataupun usaha untuk menyembuhkan si suami dia tadi, maka boleh menggunakan klausa ini sebagai alasan kepada tuntutan fasah tu tadi. Setakat ni clear Kalau ada suara yang tak clear, mohon respon tuan-tuan dan puan. Okey, seterusnya. Suami telah gila selama tempoh 2 tahun atau sedang menghidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit. Gila pun boleh Okey, seterusnya, isteri telah dikahwinkan oleh bapa atau datuknya sebelum ia mencapai umur 16 tahun, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur 18 tahun dan belum disetubuhi oleh suaminya itu. Maknanya boleh gunakan klausa ini. Okey. Klausa yang paling kerap digunakan oleh isteri dalam tuntutan fasah, klausa yang terakhir ni. Apa dia? Suami menganiaya. Antara lain lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita
disebabkan oleh kelakuan aniaya. Okay. Nampak tak? Menderita disebabkan kelakuan aniaya. Lazim menyakiti. Menyakiti ni boleh jadi menyakiti tubuh badan, boleh jadi menyakiti hati dan perasaan, tapi kena buktikanlah. Kalau setakat abang nanti pukul 5 balik tau. Kita makan kat luar. Dia sampai pukul 5 minit. Sampai 5 minit dah nak sakit hati. Lepas tu nak terus tuntut fasah. Saya percaya sebelum kat kaunter lagi nak filekan pun kaunter tak benarkan. Kalau benar tu Alhamdulillah. Tapi sampai kat depan hakim, hakim akan tolak. 5 minit kena ada alasan munasabah. Sebab fasah bukan calang-calang tuntutan. Dia kena pembuktian dia sangatlah berat. Tetapi amat mudah sekiranya fakta tu memang ada. Okey, jangan risau. Okey, seterusnya berkawan, bukan berkahwin berkawan dengan perempuan-perempuan jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak. Nampak kat situ? Saya ada kes tahun lepas sahaja banyak di kalangan klien saya menuntut fasah atas alasan ini. Tapi kita bawa sajalah kes tu walaupun kita tahu suami dia bukan sebarangan orang. Okey, tapi iman tu tidak boleh diwarisi kan? Ada lagu Iman, kumpulan apa? Raihan ke Rabbani. Iman itu tidak boleh diwarisi walaupun keturunan daripada seorang ustaz, kerjanya pun sedap, kerjanya pun juga seorang ustaz. Jadi berkopiah, berserban, tapi kita terima aduan daripada isteri ni tadi yang suami dia melanggan. Bukan melanggan majalah, melanggan wanita. Dan saya dengan berat hatinya mata saya bersama staf saya untuk melihat video-video yang dikongsikan pada saya untuk kita jadikan salah satu bukti di mahkamah. Saya telan alio saya. Na'udzubillah min zalik. Okey. Kumpulan Raihan puan. Betul. Terima kasih kerana betulkan saya. Saya dah terngiang-ngiang dah lagu kumpulan Raihan tu. Nak nyanyi, suara tak sedap. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, kedua lah. Kedua apa? 1, 2, 3, 4. Okey, yang keempat. Yang ketiga baru Okey, cuba memaksa isteri hidup secara lucah. Ini ini secara lucah ni maksudnya bapa ayam ikut bapa ayam. Bapa ayam dia mencari duit sampingan ke duit utama dia ke saya tak pasti. Dia suruhlah isteri dia melacur. Pun boleh. Janganlah tunggu sampai dah setahun melacurkan diri baru nak, ataupun bertahun-tahun melacurkan diri baru nak tuntut fasah, kan? Tak naklah. Kita sendiri wanita cuba letakkan maruah tu lebih tinggi daripada persepsi orang. Maruah diri tu. Bila dah diperlakukan secara keji macam tu, takkan kita nak terus lagi. Betul? Kena jadi kuat lah. Kena jadi wanita hebat. Okey. Seterusnya jika suami melupuskan harta isteri atau melarang isteri itu menggunakan hak-haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu. Ini jarang tapi ada. Okey, apa maksud jarang tapi ada? Adalah. Okey, menghalang isteri. Melupuskan harta isteri. Isteri ni berduit. Kalau contoh macam kalau kita tengok kat cerita drama sangat tu, TV3 tu, isteri pangkat dia bukan main lagi, CEO. Okey, pengarah syarikat itu, ini. Si suami melupuskan harta si isteri tadi. Tapi dia tak pukul. Tapi dia bagi nafkah okey. Tapi dia penyayang, romantik, tak sakitkan hati. Cuma kita dapat isteri tadi dapat detect setiap bulan transfer 100,000. Itu dalam cerita drama sangat lah kan.
Dalam kes saya tak pernah lagi saya terima aduan yang melupuskan 100,000. Okay, dalam drama dia saya tengok 100,000 lupus, ada cek berbilion-bilion hilang. Itu boleh gunakan alasan untuk dalam tuntutan apa? Tuntutan fasah tu tadi. Kenapa? Adanya klausa-klausa ni sebab dalam perceraian, kalau nak gunakan dalam perceraian taklid tak ada. Alasan tu tak boleh. Nampak? Dia ada fokus kepada jenis-jenis perceraian. Kena lihat tu. Okey, seterusnya menghalang isteri daripada menunaikan atau menjalankan kewajipan atau amalan agamanya. Ini pun sama. Dahlah tak ajar, dahlah tak ajar, dahlah tidak kalau tak tahu tu tak apa. Sekurang-kurangnya sponsor lah isteri tu. Ayang, ini ada kelas agama ni. Bolehlah tengok, ataupun ayang. Ini maklumat kat YouTube ni sekian dekat page Facebook Rabiatul Adawiyah Ramli ni ada perkongsian tentang wanita-wanita ni. Boleh tengok. Di situ pun dah kira merangsang kepada penambahan ilmu si isteri tu tadi. Ini sudahlah tidak beri apa-apa. Ini dihalang pula, menghalang pula. Kalau ada alasan tu dah boleh terus. Okey, seterusnya jika dia mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri berkenaan dengan secara adil mengikut kehendak hukum syarak. Dahlah seorang, ada dua pula, ada tiga, ada empat. Tak adil, boleh gunakan. Okay, adil tu macam mana? Adil tu kalau dah ada perintah dalam poligami tu, gunakan itu. Tapi ada juga isteri yang ada saya terima aduan, tak apalah dekat isteri sana, lebih pun tak apalah. Okey je. Dia tu okey. InsyaAllah orang kata payung emas. Pada saya tak ada, tak wujud pun payung emas tu. Payung syurga yang Allah dah tetapkan tu ada. Okey, payung emas. Mana ada orang nak buat emas sekarang ni? Okey, seterusnya apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau fasah di bawah hukum syarak. Jadi apa-apa sahaja alasan yang lain boleh gunakan. Okey, seterusnya perceraian tentang perceraian tebus talak tadi, iaitu khuluk. Okey, ini maksud perceraian tebus talak ni adalah suatu perceraian yang diminta oleh isteri daripada suami dengan memberi wang atau harta benda lain kepada suaminya. Dia ada jenis macam tu, susah sangat. Malaslah turun naik mahkamah ke apa ke, tetap juga turun naik mahkamah, tetap. Cumanya boleh dikurangkan turun naiknya tu. Dia pun di offer, dia ada duit sikit, offer. Abang tolonglah ceraikan saya bagi abang duit. Nampak? Okey, benda ni berlaku. Ada klien saya di Mahkamah Tampin. Dia dah tak sanggup, asalnya tuntutan fasah. Okey. Asalnya tuntutan fasah, tapi dia dah tak sanggup dah. Dia sanggup beri kepada suami dia, saya tak ingat berapa jumlah, tapi puluh jugalah, 30,000 tak silap saya. Sebab kes ni dah lama, tahun 2013. Saya tak ingat berapa, tapi puluhan ribu. Jadi saya bersama dengan peguam defendant, sama-sama kira duit depan hakim. Saya tengoklah, padahal alasan fasah dia tu kukuh sangat dah boleh lepas dah. Tapi yelah, mungkin dia ada sebab-sebab tertentu. Dia bagi tahu saya, tak apa puan, duit kita boleh cari puan, tapi kesengsaraan yang saya alami ni takkan boleh. Saya dah tak mampu tahan dah. Jadi kiralah saya dengan peguam tu satu. Ya Allah, sedapnya ya. Tak apalah kan. Tak pernah pegang duit banyak macam tu, sekali dapat alhamdulillah. Okey, so terusnya mungkin disebabkan dah tak tahan lagi, isteri tak tahan lagi dah nak tinggal dengan suami, sebab suami mungkin berperangai jahat yang takkan mungkin berubah lagi dah bagi peluang tak berubah juga. Ataupun suami menyakiti hatinya sebabkan isteri ni telah kehilangan kasih sayang. Yang menyebabkan isteri dah hilang kasih sayang, dah tak ada hati dah. Selalu sakitkan hati, dah tak ada hati dah. Okey? Kerana sebab-sebab lain yang membuat mereka tidak dapat bercampur atas atau bergaul dengan aman dan harmoni. Jadi
benda ni bukan senang-senang juga. Kalau ada duit pun nak bagi pun bukan senang-senang juga. Semua ni mengikut kepada budi bicara mahkamah untuk meluluskan permohonan perceraian secara tebus talak ni juga. Walaupun pihak suami tak bagi persetujuan. Tapi kalau mahkamah berpuas hati, walaupun tak ada persetujuan daripada pihak suami, mahkamah berpendapat bahawa suami isteri tersebut tidak dapat hidup bersama lagi dah. Sebab dah berlaku syikok. Jadi mahkamah akan membenarkan juga. Okey? Okey, seterusnya pembubaran perkahwinan kerana pertukaran agama. Ada yang tanya. Saya ada seorang lelaki tanya, "Puan, macam mana isteri saya ni tak solat? Saya suruh solat dia tak solat. Saya suruh mengaji dia tak mengaji pun. Saya suruh dia jaga anak, lagilah. Okey, solat cukup malas puan, asyik period je. Macam tu boleh ke saya nak bubarkan?" Ada orang bagi tahu saya sebab dia ni seolah-olah dah kembali pada agama asal dia. Sebab isteri dia ni mu'alaf. Dia nak guna pembubaran perkahwinan kerana pertukaran agama. Saya kata, walaupun ada niat ataupun dia ada lafaz nak tukar agama, saya tak cadangkan pembubaran perkahwinan tu digunakan yang klausa itu. Sebab dia ikut pada negeri, kalau dia ada step-step dia nak tukar agama ni bukan senang. Dia ada cara lain. Okey. Seterusnya, tadi ni baru bab cerai ni, belum rujuk lagi ni. Kalau ada soalan terus ya. Tapi saya dah ada soalan-soalan yang tanya. Contoh lafaz cerai tadi kita dah clear. Okey, ada yang bertanya, kalau Assalamualaikum puan. Kalau pasangan suami isteri ni dah cerai talak satu, lepas tu suami ni menyentuh isterinya tersebut dengan syahwat. Okey, adakah perbuatan itu dikira sebagai rujuk? Terima kasih puan. Kasih terus je. Tak apalah, sama-sama. Dia tanya, jawapan dia adalah, adakah dia punya soalan dia, adakah perbuatan yang menyentuh isteri tadi dikira sebagai rujuk? Dia dah lafaz dah ni, lafaz, belum sahkan lagi ke apa ke, tak tahulah, saya tak tahu. Adakah dikira sebagai rujuk? Okey. Saya bukan berpendapat, mengikut amalannya, okey, memang ada amalan orang-orang yang tidak tahu ni, dia bisu je. Dia terus bagi isyarat untuk bersama dengan isteri dia sebagai kata ganti lafaz, menunjukkan kepada rujuk tu tadi. Okey, jadi memang Islam menggalakkan supaya dikekalkan hubungan perkahwinan antara suami isteri tu. Tapi kadang-kala kalau berlaku perselisihan dan salah faham dalam bentuk yang kita susah nak pertahankan ikatan perkahwinan tu, maka Islam ada bagi jalan keluar dah. Jalan keluar untuk umat dia menerusi pensyariatan talak tadi. Okey, dalam masa yang sama Islam juga menjadikan asal bagi talak merupakan talak raj'i. Apa raj'i itu? Yang boleh dirujuk semula. Soalan tadi boleh adakah dengan menyentuh isteri dengan syahwat tadi dikira rujuk? Okey, asal talak adalah talak raj'i yang boleh dirujuk semula. Okey, namun tengok keadaan. Bukan tengok keadaan. Kalau perbuatan sahaja tanpa ikrar ataupun tanpa lafaz, tak boleh. Okey, kerana saya merujuk kepada walaupun berbalik pada soalan yang dikemukakan tadi, saya ingin jelaskan beberapa nas terlebih dahulu kepada pensyariatan rujuk ni tadi. Okey, rujuk ni talak raj'i, talak yang boleh dirujuk kembali. Okey, mengikut kepada surah Al-Baqarah ayat 228 betul lah. Okey, 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Okey, yang memberi maksud, dan wanita-wanita yang diceraikan itu, maka mereka mengurung diri mereka selama 3 kali suci.
Okey, justeru dalam tempoh 3 kali suci tadi tu, suami boleh suami boleh untuk merujuk semula kepada isterinya yang telah diceraikan tadi. Jadi berbalik-balik kepada soalan yang ditanya, okey, saya berpandukan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228 juga, yang mana berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, yang bermaksud dan suami-suami mereka orang perempuan berhak merujuk semula dengannya dalam tempoh masa iddah tersebut sekiranya mereka berkehendakkan kepada kebaikan. Jadi kat situ Imam Syafi'i dah ulas Imam Al-Syafi'i rahimahullah dah mengulas dah surah Al-Baqarah ayat 228 tadi dengan dengan berkata memperbaiki talak adalah dengan cara melakukan rujuk. Bagaimana cara melakukan rujuk? Ini yang kita akan bagi tahu. Okey. Kita melihat kepada ulama Asy-Syafi'iyah, okey, yang mana macam mana kita nak bagaimana kayu ukur. Apakah kayu ukur yang diambil kira untuk seorang suami itu merujuk semula kepada isterinya. Jadi kita refer kepada Imam ulama Al-Syafi'iyah yang mana berpendapat bahawa tak sah perbuatan rujuk seorang lelaki melainkan dengan hanya perkataan. Nampak? Jadi sekiranya dengan perbuatan seperti seorang suami itu menyetubuhi isteri dalam tempoh iddah, maka dia tidak dikira sebagai rujuk. Maka tak sah pun rujuk menerusi perbuatan yang melibatkan berpelukan, menyentuh dan sebagainya, selagi mana seseorang itu mampu untuk mengucapkan lafaz rujuk. Jadi selagi dia mampu ucapkan lafaz rujuk, maka tidak sah rujuk hanya melalui perbuatan. Okey? Dan saya juga ada merujuk di dalam kitab Al-Majmu' Al-Nawawi yang memberi maksud sekiranya seseorang lelaki itu menyetubuhi isterinya dalam tempoh iddah raj'i, menciumnya atau menyentuhnya, maka yang demikian itu tidak berlaku padanya rujuk. Sama ada dia melakukannya dengan niat rujuk ataupun tidak. Okey, nampak tak dekat situ? Perbuatan tak. Dia kena melalui lafaz. Okey, lafaz rujuk tu pula dia kena lafaz yang soreh ataupun kinayah. Okey, jelas tak setakat ni? Okey, lafaz rujuk tadi kita balik-balik. Kalau rujuk ni apa maksud dia? Maksud dia kembali. Okey, dan kalau dari segi kita tengok dari segi hukum syarak, mengembalikan isteri yang diceraikan dengan talak raj'i kepada ikatan perkahwinan. Tadi dia dah cerai, maknanya dah cerai. Jadi nak kembalikan balik isteri tadi dalam ikatan perkahwinan dengan suaminya menggunakan lafaz tertentu dalam tempoh iddah. Okey, jadi bersandarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 229, talak yang boleh dirujuk itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya dengan cara sepatutnya atau melepaskan dengan cara yang baik. Okey. Kenapa? Sebab rujuk itu hak suami. Ada soalan tu yang bertanya, Puan, kalau isteri tak setuju, macam mana? Betul? Saya ada juga menjawab dah, tapi saya boleh kongsikan lagi. Macam mana Puan, saya dah pun ni rujuk kat isteri saya, isteri saya tak setuju. Kalau setuju tak ada masalah dan terus laporkan. Laporkan lafaz rujuk tu tadi dah pun berlaku. Tapi kalau isteri tak setuju, sebenarnya lafaz rujuk ni rujuk yang dibuat oleh suami tadi melalui lafaz tadi tak perlukan persetujuan isteri pun. Kalau
Dia perlu mengesahkan dulu. Macam mana nak cakap Dah bertukar-tukar dah. Maknanya dekat sini, senang cerita, rujuk ni hak suami. Tak ada siapa boleh halang. Dengan syarat dia dalam tempoh iddah. 3 kali suci ataupun 3 bulan. Dengan syarat itu je lah. Dia boleh bila-bila masa nak merujuk. Bukan merujuk, rujuk. Okay, dia ada lafaz-lafaz tertentu. Contoh lafaz-lafaz tu biasa kita dengar ayang rujuk. Abang rujuk ayang. Jom kita kembali semula sebagai pasangan suami isteri, itu soreh. Okay, soreh dan tak perlu kepada niat. Tapi kalau contoh yang jomlah, kita tak tahu apa niat dia. Ataupun apa klien saya ada sebut itu. Ada. Yang main jom. Dia bagi WhatsApp. Main jom. Adakah itu tergolong dalam rujuk? Perlu kepada niat. Niat dan lafaz tertentu dia tadi. Okey? Setakat ni boleh ya? Okey, dalam kita balik-balik. Kalau berlaku, saya dah terangkan cerai, rujuk. Okey? Ada tiga tu saya nak kongsikan. Ada isteri cakap, agak kelakar lah, tapi mungkin pada dia tak tahu kan. Okey, dia tanya saya, puan, saya nak rujuk suami saya. Saya nak rujuk suami saya, tapi suami saya buat tak tahu je. Macam mana puan? Yalah, sebab isteri tu sayangkan hubungan perkahwinan tu tadi. Fahamlah tu. Tapi kaedah dia tak betul. Rujuk hak suami. Hanya suami sahaja yang boleh rujuk. Berbeza dengan cerai. Suami boleh ceraikan isteri. Isteri pun boleh ceraikan isteri. Tapi cerai dalam erti kata izin mahkamah lah. Bukan isteri tu yang, abang, ayang cerai ke abang? Kan? Dia melalui mahkamah. Okey? Tapi bila bab rujuk hak suami. Kalau isteri tu yang beria-ria, dia tak jadi. Dia kena suami juga. Okey? Jadi, lafaz cerai saya dah terangkan. Berkenaan rujuk pun saya dah terangkan. Yang kita nak terangkan, bagaimana kalau berlakunya lafaz cerai, rujuk dalam tempoh PKP ni tadi. Bagaimana solusinya? Kita dah berada di peringkat ketiga, betul? Tahanan PKP bukan. PKP ni dah di peringkat ketiga. Okay, maknanya dah menjangkau sebulan lebih. Okay, andai kata dalam tempoh sebulan tu suami ada melafazkan cerai, dan dalam tempoh sebulan tu juga suami tak ada melafazkan rujuk. Jadi saya cadangkan, janganlah terus lipat-lipat baju, bawa baju, masuk baju dalam beg terus nak keluar dari rumah, mana boleh. Nanti kan terus kena tangkap polis, terus penjara je nanti. Polis dah tak nak cakap banyak dah, polis pun dah penat. Okey, jangan macam tu, duduk jaga dulu rumah tu. Cuma asing bilik dulu. Sebab kita tak tahu status lafaz cerai yang dah dilafazkan oleh suami tu tadi, sama ada sah ataupun tidak. Okey. Yang kedua, kalau suami dah lafaz cerai, ialah macam mana tak terlafaz cerainya? Mungkin suami tidur lewat. Sebab saya sendiri pun jet lag orang panggil. Musim PKP ni memang majoriti ni jet lag. Semuanya bangun lewat lah. Kalau dah bangun pagi pun tidur balik. Jadi macam mana tak stresnya? Si isteri dah bangun awal, jaga buat rutin-rutin harian seperti mana biasa. Yang tak biasa ni tadi suami ni. Dah biasa bangun pagi, tiba-tiba dah terbiasa pula sebulan lebih tak bangun. Terlajak, bel, terlafaz lah pula lafaz salah, tak sedar. Okay. Lepas tu cepat-cepat dia lafaz rujuk. Lafaz rujuk tahu pula tu. Mungkin dah dia sempat dengar yang penjelasan part 1 tu.
Dia cepat-cepat lafaz rujuk. Ayang, abang rujuk ayang baliklah. Kita balik jadi suami isteri. Jadi macam mana status tu? Okey, kalau dapat dipastikan memang sebelum ni memang tak pernah ada lafaz cerai, yang mana tak ada pun berlaku sama ada dah pun dibuat dah didaftarkan perceraian ataupun tak ada, rujuk tu boleh semula sebab baru sebulan. Belum lebih daripada tempoh 3 bulan ataupun 3 kali suci. Cumanya kalau takut, was-was, kalau nak sebaiknya ikutlah langkah ihtiyat, langkah berhati-hati untuk tidur berasingan dahulu. Itu yang sebaiknya. Okey, dalam tempoh PKP ni. Tapi saya cadangkan kalau dah pun berlaku, macam saya cakap tadi, bila dah berlaku kena segerakan buat laporkan kat mahkamah untuk dapatkan pengesahan dan anda kata sah, laporkan terus untuk daftar di Pejabat Agama perceraian tu tadi dan rujuk tu tadi. Tapi dalam tempoh 7 hari kan? Tapi sebab tempoh PKP ni dah dilanjutkan, dah tak boleh dah 7 hari tu. Okey, mahkamah pun dah tak apa dah. Okey. Jadi asingkanlah dulu. Sebab kita tak nak nanti kan duduk rapat-rapat, duduk berkelahi lagi kan terlafaz lagi. Dah jadi 2. Dan terlafaz lagi, dia masing-masing time baik, insyaAllah baik. Sebab time-time PKP ni emosi semua orang tak stabil. Kadang yang suka marah-marah dia jadi lembut, dia jadi pendiam. Kadang yang suka diam dia jadi bising. Macam saya jadi macam kemurungan sikit kalau saya tak berkongsi apa-apa berkenaan dengan perundangan syariah. Saya biasa kalau pergi mahkamah tu akan ada je yang datang. Macam mana puan boleh tak terangkan ni sekian. So jadi macam kita happy lah sikit kan. Tapi time PKP ni kena jadi lebih kreatif lah. Sebab tu saya pilih untuk online dengan puan-puan dan tuan-tuan. Kalau ada je apa-apa soalan, tanya je saya terus. InsyaAllah kita akan teruskan melalui perkongsian melalui online ni. Saya happy, anda semua pun dapat ilmu. Itu gaya saya insyaAllah. Okay, setakat ni selepas tu kalau dah pun lafaz, cepat-cepat nanti habis di PKP terus pergi buat pengesahan di mahkamah. Kalau tak tahu cara macam mana apa semua, saya cadangkan lantiklah peguam, dapatkan khidmat, nasihat, seterusnya teruskan dapatkan khidmat peguam terus. Mudah. Okey? Peguam akan uruskan daripada A sampai Z, dari segi dokumentasi, dari segi dari segi untuk menyembahkan, mempersembahkan bicara di hadapan hakim. Time-time PKP ni semua dah kelu dah lidah nak bercakap. Okey, tak apa. Jadi itulah sikit sebanyak perkongsian daripada saya berkenaan dengan tajuk lafaz cerai dan rujuk dalam tempoh PKP. Dan saya percaya dan saya berharap dengan sedikit perkongsian saya tadi dapatlah sedikit sebanyak ilmu untuk dikongsi-kongsikan juga kepada yang lain. Sebelum ni mungkin ada yang tak tahu lafaz WhatsApp itu adalah lafaz cerai. Mungkin sebelum ni orang tak tahu rujuk dengan perbuatan itu sah, tidak sah. Mungkin sebelum ini ada yang tak tahu lafaz cerai itu hanyalah perlu kepada perkataan cerai ataupun talak. Sekarang ni dah tahu, alhamdulillah, insyaAllah. Lafaz cerai bukan hanya menggunakan perkataan cerai dan talak sahaja. Dia boleh jadi perkataan sindiran dengan cara yang lain. Pergilah keluar pergi keluar tempat lain, jangan balik-balik dah. Aku tak nak tengok muka kau lagi dah. Tu pun sindiran kepada macam mana hanya suami sahaja yang boleh menjawab sama ada dia ada niat untuk menceraikan ataupun tidak. Okey, rasanya itu sahaja. Ada soalan. Lafaz cerai lebih 2 kali tidak boleh rujukkah puan? Lafaz cerai lebih 2 kali tidak boleh rujukkah puan? Okey, lafaz cerai yang pertama,
kena tengok balik lafaz yang kali pertama tu dah disahkan ke belum kat mahkamah. Kena tengok balik. Andai kata lafaz yang kali pertama tu dah disahkan oleh mahkamah sebagai sah, dia berbaki lagi satu talak. Satu talak raj'i lagi. Ada lagi lafaz talak kali kedua. Jadi kena sahkan dulu. Okey, tapi sepanjang PKP ni lafaz cerai lebih 2 kali tidak boleh rujuk ke puan sepanjang PKP ni. Okey. Macam saya cakap tadi, mahkamah tak boleh kita nak hubungi. Kalau dapat hubungi pun kena kesabaran yang tinggi sebab ramai sangat yang sedang nak kontak mahkamah ni. Okey. Macam saya cakap tadi, ambil langkah berhati-hati. Ikhtiat tu lebih penting. Berhati-hati, berjaga-jaga. Elakkan tidur bersama dulu. Sebab kita tak tahu lafaz cerai yang sebab puan tanya tadi, lafaz cerai lebih 2 kali. Nampak? Lebih 2 kali. Jadi kita tak tahu berapa kali. Dan yang keberapa kali ni tadi, entah-entah silap-silap semuanya sah. Bila mana kalau semuanya sah, dah tak boleh dah lah. Sebab dah tak jadi talak raj'i dah lah. Dia dah jadi talak bain. Okey. Jadi terpaksalah fahamkan suami tu ataupun fahamkan isteri tu kita tidur berasingan sementara. Sementara kita dapat sahkan dulu lafaz cerai itu tadi. Okey, clear. Puan ke encik Peria Masin? Peria Masin. Peria Masin Peria Masin macam mana tu puan? Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, boleh tinggalkan di message di ruangan messenger. InsyaAllah saya akan kongsikan kemudian jawapan. Okey, clear, faham Okey. Saya teringat satu soalan yang baru saya dapat tadi melalui WhatsApp. Berbentuk macam ni. Puan, kalau dia bergaduh macam ni, suami isteri ni, dia tak bagi lagi dah isteri ni bekerja. Sebab dia dah seronok dah, isteri dia duduk kat rumah, masak 24 jam ada depan mata dia. Sebelum ni isteri dia sibuk. Jadi suami saya lafaz macam ni, habis PKP ni ayang tak payah kerja. Kalau yang kerja juga, kita bukan lagi suami isteri. Macam mana? Susah tu kan. Si isteri ni yelah kerja dia, kalau sekalipun kerja biasa-biasa, dia bekerja. Dah biasa bekerja, tiba-tiba tak boleh bekerja, dah ada pula lafaz taklid tu tadi. Jadi lafaz taklid tu tak boleh nak ditarik balik. Macam mana? Jaga-jaga si suami. Jangan suka-suka gunakan kuasa lafaz taklid tu tadi. Sebab isteri tak ada kuasa taklid tu. Kalau abang tak berhenti rokok, ayang bukan isteri abang lagi. Tak boleh, tak jadi. Dia hanya suami je boleh lafaz taklid tu. Jangan gunakan kuasa yang ada tu sewenang-wenang. Nanti kan makan diri, makan hati tepi bucu katil. Okay? Tak ada istilah lagi lah. Melainkan kalau taklid tu dipersetujui sebagai tambahan taklid ketika akad nikah tadi. Ada kita pernah kongsikan di video yang sebelum ni. Okey, jadi rasanya cukup sampai sini sahaja sebab dah 1 jam. Nantikan perkongsian pada tarikh yang akan datang, dan sekiranya ada cadangan apa yang perlu saya kongsikan, boleh sahaja cadangkan terus melalui mesej. Okey? Dan manfaatkanlah video ni sekiranya bermanfaat dan kongsikan kepada yang lain. Teruskan memberi sokongan kepada page ini untuk dirantai-rantaikan kepada yang lain. Maknanya bertebaranlah ilmu ini kepada yang lain. Okay, semoga ianya dapat menjadi amal jariah saya dan juga amal jariah tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melihat ataupun yang akan melihat video ini di hari yang lain, di waktu yang lain.
insya-Allah. Okey, jadi setakat ini sahaja perkongsian saya, semoga bermanfaat dan saya berdoakan kalian semua baik-baik sahaja, diberikan kesihatan yang baik, kesihatan yang begitu baik. Jangan mendadak sangat naik berat. Saya rasa saya dah naik mendadak sangat, tapi tak apa, kita boleh kurus. Dan manfaatkan masa yang ada dalam tempoh PKP ni, sebab kita takkan ada lagi peluang macam ni, manfaatkan betul-betul. Nanti rindu dah kalaulah aku buat waktu COVID hari tu, nanti rindu. Setiap benda yang dah lepas mesti akan rindu. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #just stay at home. Kita jaga kita, semoga COVID berjaya dihapuskan. Amin.